Allah Ta'ala mengkritik sikap non-Muslim Mekah dan Ahli Kitab, yang kedua-duanya mengaku sebagai pembawa panji-panji peninggalan Nabi Ibrahim AS, walaupun mereka berdua bercanggah dengannya. Cara, dengan itu menjadikan diri mereka bodoh. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 130. Dan siapa yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Mereka bercanggah dengan cara beliau kerana cara beliau melibatkan ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya. Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah bercanggah dengan cara beliau kerana ia mencabar keinginan duniawi mereka, kerana mereka ingin menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang menyenangkan diri mereka sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 130. Dan siapa yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Secara umumnya, seorang Muslim boleh menipu diri sendiri dengan mengamalkan sikap yang bercanggah dengan cara Nabi Ibrahim AS, sambil percaya mereka akan memperoleh kejayaan di kedua-dua dunia. Sebagai contoh, seseorang boleh bertahan di atas kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, sementara mempercayai orang lain akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Walaupun syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah fakta dan dibincangkan dalam banyak ajaran Islam, seperti hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4308, tidak kurang sebahagian umat Islam tetap akan pergi ke neraka. Memandangkan sesaat di dalam neraka tidak tertahankan, seseorang harus menghindari sikap ini, kerana mereka hanya mempermainkan syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Seorang Muslim boleh menipu dirinya sendiri dengan meneruskan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, sambil meyakini bahawa mereka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Pengharapan yang hakiki kepada rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS, melibatkan ketaatan yang tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan kemudian berharap mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemaksiatan sentiasa dikaitkan dengan angan-angan dan tiada nilai dalam Islam. Perbezaan antara angan-angan dan berharap kepada Allah Ta'ala telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2459. Ramai yang memperbodohkan diri mereka untuk mempercayai ketenangan jiwa dan kejayaan di dunia ini terletak pada mengejar keinginan duniawi. Sebagaimana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang memperoleh ketenangan jiwa. Dia telah menjelaskan dengan jelas bahawa hanya orang yang ikhlas mentaatinya, dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara-cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam ajaran-ajaran ilahi, akan memperolehnya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, orang yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan tidak akan memperoleh apa-apa kecuali tekanan, kesengsaraan dan kesukaran, walaupun mereka memiliki seluruh dunia dan mempunyai detik-detik keseronokan dan hiburan. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Orang lain menipu diri mereka sendiri dengan percaya bahawa mereka akan berdamai dengan Allah, yang Maha Tinggi, pada hari penghakiman. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa ketaatan kepadanya hanya akan memberi manfaat kepada seseorang apabila ia dilakukan di dunia ini. Bab 30 Ar-Rum, ayat 57. Maka pada hari itu uzur mereka tidak bermanfaat bagi orang-orang yang zalim dan tidak pula mereka diminta reda. Allah.
Ada yang memperbodohkan diri mereka sendiri dengan menganggap Allah Ta'ala akan reda dengan mereka walaupun mereka mengabaikan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan sebaliknya bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain. Oleh itu, seseorang mesti menghindari sumber-sumber ilmu agama yang lain, walaupun ia membawa kepada amal soleh, kerana semakin banyak ia bertindak pada sumber-sumber ilmu yang lain, semakin kurang mereka akan bertindak berdasarkan dua sumber petunjuk, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan semua jenis sikap sesat dan kepercayaan yang diputarbelitkan yang hanya menyebabkan mereka memperbodohkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka mesti mengikuti cara Nabi Ibrahim AS dengan ikhlas berusaha untuk mentaati Allah Ta'ala sepanjang masa. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa seseorang hanya akan menerima rahmatnya yang istimewa, yang membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, apabila mereka berpegang kepada warisan Nabi Ibrahim AS dan mengikutinya. Jalan yang merupakan peninggalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 130. Dan kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Kenyataan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa satu-satunya yang memberi kelebihan kepada seseorang daripada orang lain adalah ketaatan mereka yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Semua piawaian lain, seperti jantina, bangsa, keturunan dan status sosial, tidak ada kaitannya di sisi Allah Ta'ala ketika menentukan darjat seseorang. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini adalah satu lagi kritikan terhadap kedua-dua ahli kitab dan orang bukan Islam Mekah yang percaya keturunan mereka sudah cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 130. Dan kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa jika seseorang ingin bergabung dengan Nabi Ibrahim AS di akhirat, maka mereka harus mengikuti jalannya, iaitu jalan kebenaran. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ia juga termasuk mendampingi orang-orang soleh di dunia ini, kerana ini membawa kepada mengamalkan ciri-ciri positif mereka, yang seterusnya membantu seseorang dalam mengamalkan soleh. Orang yang mengamalkan perbuatan sekumpulan orang dianggap daripada mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4031. Tetapi orang yang mengambil teman yang jahat sudah pasti akan mengamalkan ciri-ciri mereka dan oleh itu akan dianggap daripada mereka. Bab 43 Az-Zukhruf, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Seorang Muslim tidak boleh tertipu dengan fakta bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3688, bahawa seseorang itu akan berada di akhirat bersama orang yang mereka cintai. Jelaslah bahawa cinta sejati diungkapkan melalui tindakan bukan kata-kata, yang melibatkan secara praktikal mengikuti para pendahulu yang soleh. Jika tidak, jika pengisytiharan cinta secara lisan sudah mencukupi, ini bermakna bahawa bangsa lain yang percaya dan mendakwa cinta kepada nabi-nabi mereka, akan berakhir bersama mereka di akhirat. Ini jelas tidak berlaku, kerana mereka gagal mengikuti jejak nabi mereka, walaupun pada hakikatnya mereka secara lisan mengaku mengasihi mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dia telah memilih Nabi Ibrahim AS
kerana ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduklah kamu." Dia berkata, "Aku telah berserah diri dalam Islam kepada Tuhan semesta alam." Ini seterusnya mengkritik ahli kitab dan non-Muslim Mekah, dan seterusnya memperingatkan umat Islam bahawa Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada manusia berdasarkan faktor duniawi, seperti keturunan. Rahmatnya hanya diperoleh apabila seseorang tunduk secara praktikal kepada ketaatannya. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Seorang Muslim mesti memahami bahawa apabila mereka mengutamakan mengikuti dan mematuhi media sosial, masyarakat, fashion, budaya atau keinginan mereka sendiri daripada mentaati Allah, maka mereka telah tunduk kepada perkara-perkara ini secara praktikal walaupun mereka secara lisan menyatakan ketundukan kepada Allah yang Maha Tinggi. Beginilah kelakuan ahli kitab dan orang bukan Islam Mekah, dan mereka jelas bercanggah dengan peninggalan Nabi Ibrahim AS. Adalah penting untuk memahami bahawa manusia telah dicipta sedemikian rupa sehingga mereka mesti tunduk kepada sesuatu atau seseorang. Sama ada penyerahan ini adalah untuk keinginan mereka sendiri, orang lain, media sosial, fashion, budaya atau Tuhan. Oleh itu, jika seseorang gagal tunduk kepada Allah Ta'ala melalui niat, ucapan dan tindakan mereka, mereka pasti akan tunduk kepada sesuatu yang lain. Skim sebabnya Nabi Ibrahim AS dengan tegas menyatakan bahawa dia telah berserah diri kepada Allah yang Maha Tinggi, Tuhan sekalian alam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa penyerahan diri kepada Allah yang Maha Tinggi tidak melibatkan kesempurnaan. Ia melibatkan usaha ikhlas untuk mentaatinya dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan bertaubat dengan ikhlas dengan membetulkan tingkah laku seseorang. Dan bertingkah laku terhadap Allah Ta'ala dan manusia apabila mereka melakukan dosa. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah yang Maha Tinggi, dan sesiapa yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lebih lanjut, seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebusnya. Apa-apa hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Mulia dan manusia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduklah kamu." Dia berkata, "Aku telah berserah diri dalam Islam kepada Tuhan semesta alam." Tuhan sekalian alam disebut mungkin untuk menonjolkan fakta bahawa jika seseorang tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi, maka dia akan memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia kerana dia sahaja yang mengawal seluruh alam. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan, orang yang berserah diri kepada selain Allah yang Maha Tinggi, yang akan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, tidak akan mendapati apa-apa kecuali tekanan, kebimbangan dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka memiliki seluruh dunia sebagai Tuhan sekalian alam, mengawal seluruh alam termasuk hati rohani mereka, tempat tinggal ketenangan fikiran. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Allah Ta'ala kemudiannya menyerlahkan hakikat bahawa berserah diri kepada Allah Ta'ala adalah warisan Nabi Ibrahim AS yang diturunkan kepada anak-anaknya dan seterusnya, keturunannya, termasuk cucunya, Nabi Yaqub wassalam, melakukan perkara yang sama. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 131-132.
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduklah kamu." Dia berkata, "Aku telah berserah diri dalam Islam kepada Tuhan sekalian alam." Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya begitu pula dan begitu pula Yakub, sambil berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu adalah orang Islam." Nabi Yakub secara khusus disebutkan kerana beliau adalah nenek moyang ahli kitab yang juga dikenali sebagai Bani Israel, artinya anak-anak Nabi Yakub S. Ini adalah satu lagi kritikan kepada kedua-dua ahli kitab dan orang bukan Islam Mekah tentang bagaimana mereka secara terang-terangan menentang warisan nenek moyang mereka, warisan mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas. Penentangan ini mencapai kemuncaknya apabila mereka berdua menolak Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, walaupun pada hakikatnya kedua-dua kumpulan mengakui kebenaran Islam. Orang bukan Islam Mekah menghabiskan 40 tahun bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sebelum pengumuman kenabian baginda dan oleh itu mengetahui bahawa baginda bukan pembohong. Bab 10 Yunus, ayat 16. Kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Kemudian adakah anda tidak akan membuat alasan? Dan kerana mereka menguasai bahasa Arab, mereka dengan jelas mengakui Al-Quran bukanlah kata-kata makhluk ciptaan. Tetapi kerana Islam bercanggah dengan keinginan mereka, ramai daripada non-Muslim Mekah menolak Islam dan oleh itu menentang warisan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim AS dengan ikhlas mentaati Allah yang Maha Tinggi. Adapun ahli kitab, mereka mengenali Al-Quran kerana mereka akrab dengan pengarangnya, Allah Ta'ala, dan mereka mengenali kedua-dua Al-Quran dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, kerana mereka mempunyai kedua-duanya. Telah dibincangkan dalam kitab suci mereka. Bab 6 Al-An'am, ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mengetahuinya Al-Quran sebagaimana mereka mengenali anak-anak sendiri mereka. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 146. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka mengenalnya, Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi kerana Islam bercanggah dengan keinginan mereka, kebanyakan ahli kitab menolak Islam dan kerana itu menentang warisan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim AS dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 132. Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya begitu pula dan begitu pula Yakub, seraya berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Umat Islam mesti menggalakkan generasi akan datang dengan ikhlas mentaati Allah yang Maha Tinggi dengan memimpin melalui teladan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, memimpin melalui teladan melibatkan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam supaya orang lain mengenali kebenarannya melalui tindakan dan percakapan mereka. Kemudian umat Islam mesti mendedikasikan masa untuk mengajar Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kepada generasi seterusnya supaya mereka memahami kebenaran Islam melalui bukti, bukannya melalui taklid buta. Ini akan memastikan mereka kekal teguh dengan ajaran Islam sepanjang hayat mereka. Adalah menyedihkan untuk melihat bagaimana kebanyakan ibu bapa Islam sangat bersemangat dalam mengajar generasi akan datang ilmu dunia yang membawa kepada kejayaan duniawi tetapi mereka mengabaikan pendidikan agama mereka dan sebaliknya menyerahkan pendidikan agama mereka kepada orang lain, walaupun tugas mereka untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas Islam secara langsung. Biarpun menggalakkan generasi pelapis menimba ilmu dunia adalah terpuji, namun ibu bapa tidak boleh mengabaikan pengajaran ilmu agama. Menghantar anak-anak ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran tanpa memahami adalah tidak cukup baik. Seorang remaja perlu menerima Islam berdasarkan bukti, bukan taklid buta. Jika tidak, mereka hanya akan hanyut dari Islam dengan peredaran zaman kerana mereka akan memerhatikan Islam sebagai sebahagian daripada budaya yang boleh dibuang dari semasa ke semasa. Apabila seseorang menerima Islam berdasarkan bukti, mereka akan faham bahawa Islam adalah cara hidup yang mesti diterapkan dalam setiap keadaan dan diterapkan apabila seseorang menggunakan setiap nikmat yang telah dikurniakan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 132. Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya berbuat demikian dan begitu pula Yakub, sambil berkata, "Wahai anak-anakku,
sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Allah, yang Maha Tinggi, telah memilih Islam sebagai agama bagi manusia kerana ia paling sesuai dengan fitrah mereka dan kerana ia membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Sebagaimana Allah, yang Maha Tinggi, menciptakan manusia, Dia sahaja yang mengetahui tata kelakuan yang sesuai dengan sifat dan kemampuan mereka. Apabila seseorang meninggalkan tata kelakuan ilahi ini dan sebaliknya mengikut tata kelakuan buatan manusia, ia hanya akan membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kerana ia tidak direka dengan sempurna untuk sifat manusia. Tidak kira berapa banyak kemajuan yang dicapai oleh orang berkenaan dengan pengetahuan tentang keadaan mental dan fizikal manusia, mereka tidak akan dapat menemui setiap perkara yang mungkin untuk mencipta kod tingkah laku yang sempurna yang membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Adalah fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa orang yang keadaan mental dan fizikalnya tidak seimbang tidak akan pernah mendapat ketenangan fikiran. Oleh itu, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri seperti pesakit yang bijak menerima dan bertindak atas nasihat doktor perubatan mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk kesejahteraan mental dan fizikal mereka, walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat-ubatan yang pahit dan pelan diet yang ketat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 132. Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya begitu pula Yakub, seraya berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Ayat ini menjelaskan bahawa menjadi Muslim hari ini tidak menjamin seseorang akan mati sebagai Muslim esok hari. Ini kerana iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipupuk dengan amalan ketaatan. Seperti mana tumbuhan akan mati jika tidak mendapat makanan, seperti air, begitu juga iman seorang Muslim jika gagal memeliharanya dengan amalan ketaatan. Oleh itu, seseorang itu mesti memastikan mereka menguatkan iman mereka dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam supaya mereka mati sebagai seorang Muslim. Ini disokong lagi oleh hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7232. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati bahawa seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama ketika mereka mati. Jadi jika mereka mati sebagai seorang Muslim yang teguh, maka mereka akan diangkat sebagai seorang Muslim yang teguh. Dan keadaan kematian seseorang ditentukan oleh cara mereka hidup. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 132. Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya begitu pula Yakub, seraya berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Ini juga menyerlahkan hakikat bahawa setiap orang mesti ikhlas mentaati Allah, yang Maha Mulia, kerana nasab seseorang atau hubungan dengan orang yang bertakwa tidak akan menyelamatkan mereka jika mereka gagal mentaati Allah, yang Maha Tinggi, diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan lagi pentingnya taat kepadanya dengan tulus dan bagaimana para Nabi terdahulu, seperti nenek moyang ahli kitab, Nabi Yakub AS, tetap berpegang pada sikap ini. Dan sentiasa menggalakkan generasi akan datang untuk melakukan perkara yang sama. Taat ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, adalah sangat penting bagi mereka sehingga di saat-saat terakhir mereka di bumi ini mereka membincangkannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 133. Atau adakah kamu menjadi saksi ketika Yakub ajal maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, juga menekankan ketaatan kepada Allah Ta'ala pada saat-saat terakhir baginda apabila beliau menyeru manusia untuk berpegang teguh pada solat fardu, kerana ia adalah tiang utama iman seseorang. Ini telah dibincangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2698. Ini adalah satu lagi kritikan terhadap ahli kitab yang mendakwa mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka, Nabi Yakub AS, namun gagal mengikuti sikapnya yang ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dan menggesa orang lain untuk lakukan perkara yang sama sehingga nafas terakhirnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 133. Atau adakah kamu menjadi saksi ketika Yakub ajal maut,
ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Nabi Yakub AS tidak bertanya siapa yang akan disembah oleh anak-anaknya selepasnya, tetapi bertanya apa yang akan mereka sembah selepasnya. Dia mengingatkan anak-anaknya bahawa seseorang boleh dengan mudah menyembah benda yang tidak bernyawa, seperti media sosial, fashion, budaya dan keinginan seseorang, seperti mereka boleh menyembah makhluk hidup. Surah 25 Al-Furqan, ayat 43. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya sendiri? Oleh itu, seseorang mesti memastikan mereka mengutamakan ibadat dan ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi daripada segala-galanya. Ini akan memastikan mereka menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, orang yang mengutamakan ketaatan dan mengikut perkara lain akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Ini seterusnya akan membawa kepada tekanan, kesukaran dan kesengsaraan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Allah Ta'ala kemudiannya menonjolkan keikhlasan anak-anak Nabi Yakub AS yang menentang sepenuhnya kekufuran yang dimiliki oleh keturunan mereka, ahli kitab. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 133. Ataukah kamu menjadi saksi ketika Yakub ayal maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepadanya." Fakta mereka menyebut bapa saudara mereka, Nabi Ismail, sebelum mereka menyebut datuk mereka, Nabi Ishak S, menunjukkan bahawa tidak seperti ahli kitab, anak-anak Nabi Yakub S, tidak mempunyai rasa cemburu terhadap Nabi Ismail AS atau keturunannya, termasuk Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sebaliknya, mereka adalah satu keluarga yang bersatu yang telah tunduk sepenuhnya kepada Allah, yang Maha Tinggi, dalam setiap aspek kehidupan mereka. Oleh kerana perubahan dalam kitab suci mereka yang telah diperkenalkan oleh orang-orang yang sesat, ahli kitab mengasaskan seluruh iman mereka pada keturunan mereka. Mereka mendakwa bahawa keturunan merekalah yang memberi mereka kelebihan berbanding manusia yang lain dan oleh itu merupakan salah satu sebab mengapa mereka menolak Nabi Muhammad, kerana baginda berasal dari keturunan yang berbeza. Menerima dan mengikutinya akan memusnahkan asas yang menjadi asas iman mereka dan secara langsung akan bercanggah dengan tuntutan keunggulan mereka. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak boleh terima. Oleh itu, seluruh sikap mereka benar-benar bertentangan dengan cara nenek moyang mereka, Nabi suci Ibrahim dan keluarganya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 133. Ataukah kamu menjadi saksi ketika Yakub ajal maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepadanya." Secara umumnya, kejadian ini juga menunjukkan betapa pentingnya umat Islam lebih mementingkan pendidikan agama dan akidah anak-anak mereka berbanding perkara duniawi.
Malangnya, keadaan sebaliknya berlaku di kalangan kebanyakan umat Islam hari ini yang lebih mementingkan masa depan anak-anak mereka dalam hal duniawi. Walaupun mementingkan hal duniawi diterima dalam Islam, namun ia tidak harus diutamakan daripada urusan agama berkenaan dengan diri sendiri atau tanggungan mereka. Hal-hal duniawi hanyalah sarana untuk melayani urusan agama agar mereka memperoleh ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia. Ini dicapai apabila mereka menggunakan sumber-sumber duniawi mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa nasab seseorang tidak akan menolong mereka sama sekali di dunia atau di akhirat, jika mereka sendiri gagal mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 134. Itu adalah bangsa yang telah berlalu. Ia akan mendapat akibat apa yang diusahakannya, dan kamu akan mendapat apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini memusnahkan kepercayaan palsu yang diterima pakai oleh ahli kitab, orang bukan Islam Mekah, dan bahkan oleh beberapa orang Islam hari ini yang mempercayai nasab dan hubungan mereka dengan orang-orang soleh seperti Nabi-Nabi sudah cukup untuk menjamin keselamatan mereka di kedua-dua dunia. Mempercayai ini adalah sangat tidak menghormati Allah yang Maha Tinggi, kerana ia akan menunjukkan bahawa dia berkelakuan berat sebelah dan malah rasis apabila dia tidak melakukannya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah berulang kali memperingatkan tentang sikap ini juga. Sebagai contoh, dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853, beliau dengan jelas memberi amaran bahawa nasab seseorang tidak akan memajukannya pada hari kiamat sekiranya mereka kekurangan amal soleh. Bab 53 An-Najm, ayat 39. Dan bahwasanya tidak ada bagi manusia melainkan apa yang telah diusahakannya. Dan surah 31 Luqman, ayat 33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong ayahnya sedikitpun. Oleh itu, seorang Muslim mesti mengikut jejak langkah nenek moyang mereka yang soleh supaya mereka menyertai mereka di akhirat. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tetapi jika mereka mengikuti jejak orang-orang yang durhaka, maka pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4031. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 134. Itu adalah bangsa yang telah berlalu. Ia akan mendapat akibat apa yang diusahakannya, dan kamu akan mendapat apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat ini juga mengingatkan manusia bahawa mereka harus mengelakkan mentaliti membandingkan perbuatan mereka sendiri dengan perbuatan orang lain untuk membenarkan kemalasan mereka sendiri atau kelakuan buruk mereka sendiri. Ini selalunya berlaku apabila seseorang sentiasa membandingkan kelakuan mereka sendiri dengan kelakuan orang lain yang kelihatan lebih teruk daripada mereka. Sebagai contoh, seorang Muslim yang tidak solat akan membandingkan dirinya dengan seorang pembunuh, dengan itu membenarkan ketidaktaatan mereka sendiri kepada Allah Ta'ala. Seperti yang ditunjukkan oleh penghujung ayat 134, sikap ini mungkin menjadikan orang yang bodoh berasa lebih baik di dunia ini, tetapi ia tidak akan membantu mereka di akhirat, kerana seseorang tidak akan ditanya tentang kelakuan orang lain dan tidak akan dibandingkan dengannya. Kelakuan orang lain. Satu-satunya penanda aras yang akan dibandingkan dengan setiap orang ialah ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Pada zaman ini merujuk kepada seberapa banyak seseorang belajar dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Begitu juga, seseorang tidak boleh membuat alasan untuk kekurangan ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi dengan mendakwa orang lain berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, orang yang bekerja sepenuh masa tidak boleh membuat dirinya berasa lebih baik dengan mendakwa bahawa orang lain mudah untuk menumpukan tenaga dan masa untuk menuntut ilmu Islam kerana mereka hanya bekerja sambilan.
Seseorang mesti mengelakkan sikap ini kerana ia hanya akan menyemarakan kemalasan. Sebaliknya, seseorang mesti menumpukan perhatian untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, walaupun ini bermakna mereka melakukan perbuatan yang kurang baik daripada yang lain, kerana Allah Ta'ala melihat kualiti bukan kuantiti. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 134. Itu adalah bangsa yang telah berlalu. Ia akan mendapat akibat apa yang diusahakannya, dan kamu akan mendapat apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk menumpukan perhatian kepada tingkah laku mereka sendiri terhadap Allah, yang Maha Agung, dan manusia, kerana inilah yang akan dipersoalkan pada hari kiamat. Semua perkara yang tidak akan dipersoalkan, seperti tingkah laku generasi terdahulu, mesti dielakkan kerana menyelami isu-isu ini hanya membuang masa yang berharga. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2317, bahawa seorang Muslim tidak akan sempurna imannya sehingga mereka menjauhi perkara yang tidak penting. Oleh itu, menjaga perniagaan seseorang mesti diterapkan dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.